Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita bersama salah seorang daripada responden untuk assignment 2 projek KITAS. So, abang boleh perkenalkan diri abang dekat? Nama saya Hamzah bin Muhammad Ali. Saya duduk dekat Kelang. Umur saya 26. So, abang kerja apa bang? Sekarang saya kerja technician. Oh, technician. Okay. So, saya sudah inform, saya dah beritahu dekat abang ni hari ni nak buat macam interview dekat pasal pencapaian dan sumbangan tamadun Melayu dalam pelbagai bidang. So saya akan bagi dalam 8 soalan dan abang kena reply, kena bagi jawapan 8 soalan ikut cita rasa abang. Abang rasa macam ada idea abang cakap. Macam tu 8 soalan macam tu. Okay. So boleh saya mula dengan soalan first? Okay, untuk soalan yang first, abang rasa apakah contoh-contoh seni bina tradisional Melayu yang abang rasa masih kekal ada, masih relevan dalam Malaysia ni? Pada saya kan, macam dekat Malaysia ni yang ada lah kan, macam perhiasan flora dan fauna. Di dalam menghiaskan tepi jalan. Macam tu lah. Oh, yang tepi jalan lah. Tepi jalan tu lah. Okay, untuk soalan kedua, apa rasa dalam maritim punya tamadun Melayu zaman dulu kan, yang masa dekat laut-laut, dia orang punya pedagang, abang rasa macam mana dia orang menumbuhkan lagi ekonomi dia orang dekat rantau dulu? Dulu masa saya rasa dia orang macam jual beli barang lah pada rasa saya kan. Zaman Melaka dulu lah. Zaman Melaka dulu lah, macam dia orang apa, sistem barter pun dulu ada kan. Dia orang macam nak perlukan cengkeh apa semua. Betul. Dia orang ada apa kan kat tanah Melayu, benda tu yang ada kan. So dia orang betul. terpaksa datang sini. Okay, soalan ketiga, macam mana abang rasa bahasa Melayu ni memainkan peranan penting dalam identiti negara, sebuah negara, dalam asal negara ni? Macam Melayu ni, kalau awak tahu kan, yang dulu kan kita pernah jadi multi language, international punya kan. Macam orang nak datang sini pun kena cakap Melayu kan, semua orang kena cakap Melayu lah. So pada saya lah, Melayu ni melambangkan kita punya kaum lah kan. So kalau kita nak cakap Melayu macam tu, orang tahulah yang kita ni daripada Malaysia. Jarang lah orang cakap Melayu daripada Timor Leste ke, daripada Indo ke apa benda kan. So benda tu nampak dengan kita punya adab, kita punya kesopanan semua tu kan. Memang dah terapkan diri daripada dulu lagi macam tu lah. Okay, soalan seterusnya, apa rasa sistem pendidikan tradisional Melayu yang zaman dulu kan, yang macam ada buat sekolah pondok ke, sekolah kecil-kecil dulu kan, apa rasa dia orang tekankan tak nilai moral dengan intelektual, macam nilai moral apa semua tu? Saya rasa dia orang tekankan lah. Tekankan lah. Kita boleh lihat kan, macam banyaklah awak pun tahu kan macam sekarang ni kan. Benda tu. Okay, soalan seterusnya, apakah produk seni macam craft-craft Melayu yang abang rasa masih ada dalam dekat pasaran global? Pasaran global banyak pada saya, macam bakul, tikar, lagi seni lukisan apa benda kan, macam corak batik apa semua tu kan. Benda tu still lagi ada kan, dan dapat permintaan lagi dalam pasaran sekarang ni kan. Okay, soalan seterusnya, abang rasa macam mana agama Islam ni pengaruh sistem nilai masyarakat dalam nilai masyarakat Melayu ni? Agama Islam pengaruh. Pada saya dengan kebersihan macam tu kan. Sebab agama Islam terapkan kebersihan dengan kita punya kesopanan, adab lagi semua tu kan, dengan cara kita buat baik kan, macam kita kan memang di ni kan. Macam tu lah. Okay, lepas tu soalan seterusnya, kalau abang boleh, cuba abang bagi tahu nama sesiapa je tokoh sejarah ataupun tokoh peristiwa yang abang rasa apa yang dia buat dulu bagi impact sampai sekarang dekat tanah Melayu kita. Tanah Melayu kita tak kisah siapa, penulis ke, pemerintah ke. Saya rasa kan, Apa dulu? Sumpah lah. Pada saya kan, P.Ramlee lah kan. P.Ramlee. Dia banyak buat lagu, buat drama apa semua kan. Dia pun pelakon, dia pun pengarah. Dia banyak lah kan. Orang pun
daripada rantau siap pun kenal lah Nampi Ramli tu macam mana kan. Dia punya apa sumbangan dia kepada negara kita kan. Okey. Okey, betul. Okey, soalan terakhir bang. Untuk tamadun Melayu yang punya sejarah yang kaya dalam bidang tradisional dan kerajinan kan. Abang rasa abang boleh kongsi apa-apa contoh seni dan kerajinan dalam tradisi Melayu ni? Contoh dan kerajinan contoh dia saya rasa dalam mengemas rumah boleh ke? Macam sapu-sapu sampah kat luar tu macam bersih macam adat lah. Macam adat lah. Macam kita kalau orang nak masuk rumah pun kena buka kasut ke macam mana. Macam mana? Okey, betul-betul. Itu okey So kita tunjuk kita punya kemalayuan kan. Kemaluan. Itu lah. Okey. Sebab negara luar kadang-kadang ada je yang masuk rumah tak pakai kasut apa semua. Tak buka kasut kan. Tak buka kasut macam even negara dekat kita Indo ni benda kan. Masuk rumah pun kadang masuk pasangkan kasut. Betul. Okey, saya rasa itu je. Jadi terima kasih bang untuk lapangkan masa untuk menjawab apa soal jawapan saya. Okey. So saya harap masa akan datang kita berjumpa lagi Okey, insya-Allah. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua. So hari ini jumpa lagi dengan seorang responden yang saya dapat cari. Boleh akak kenalkan nama akak? Nama saya Adina Umilah binti Muhammad Faiz. Umur saya berumur 26 tahun. Saya berasal daripada Kuala Kangsar, Perak dan saya bekerja di College Community Kuala Kangsar. Saya menjadi seorang cikgu lah dekat sana, tenaga pengajar. Okey, so kita akan start dengan soalan yang first. Soalan pertama saya akan bagi kakak. So, akak rasa apa contoh seni bina tradisional Melayu yang akak rasa dari dulu ada, masa sampai sekarang dia masih relevan lagi dalam arkitektur zaman moden sekarang ni? Okey, rumah bumbung panjang. Rumah bumbung Rumah panjang. bumbung panjang ni yang kita tahu dekat Malaysia ni yang dikekalkan dengan daripada dulu sampai sekarang. Di mana ukiran dia tu membuatkan unik. Yang digunakan sampai sekarang kan. Lepas tu dia mengekalkan lah kita punya tradisional Melayu dia tu. Okey, betul. Okey, soalan seterusnya untuk akak. Akak boleh tak kalau boleh bagi tahu nama satu tokoh sejarah ataupun peristiwa lah yang akak rasa benda tu jadi dekat tanah Melayu ni, benda tu memang bagi kesan sampai sekarang. Tokoh ke, peristiwa ke, mana-mana? Daripada akak, tokoh yang ni yang awak cakapkan tu yang akak boleh bagi Tun Dr. Mahathir, di mana dia adalah Perdana Menteri Pembangunan. Betul. Contohnya dia macam KLCC. Betul. And then itulah yang KLCC yang paling nampak kan. Sedikit yang akak boleh bagi. Sampai sekarang jadi macam tarikan kan. Betul. Okey, betul, faham. Okey, jadi soalan seterusnya untuk akak. Bagaimana akak rasa bahasa Melayu ni mainkan peranan penting dalam identiti kebangsaan dalam Asia, dalam negara-negara Asia Tenggara ni? Macam yang seperti kita tahu dekat Malaysia ni kita ada banyak pelbagai negeri kan. Semacam saya salah satunya daripada Kuala Kangsar. So kita orang ada lorat Perak. Contoh lah yang macam akak boleh bagi koma. Koma tu menunjukkan mereka ataupun dia. Tu ada apa? Ada lorat tu, ada bahasa sendiri tu yang buatkan dia unik kan, macam bahasa Melayu ni. Okey, faham. Okey, soalan seterusnya. Akak rasa adakah sistem pendidikan tradisional Melayu zaman dulu tu dia menekankan nilai-nilai moral dan intelektual? Ya. Contohnya seperti pendidikan agama. Di mana kita sebagai umat Islam kan, kadang-kadang ibu bapa tu sebagai contohlah, ibu bapa memainkan peranan yang penting lah untuk mendidik anak-anak ni dalam segi bukan kasih sayang je, tapi dalam agama pun penting juga supaya dia orang tu dapat membesar dengan orang kata sempurna lah dengan agama Islam tu kan. Okey. Betul. Okey, soalan seterusnya untuk akak. Pada pendapat akak, macam mana agaknya agama Islam ni dapat pengaruh sistem nilai masyarakat Melayu sekarang ni? Kehormatan keluarga. Hormat keluarga. Okay. Kehormatan keluarga ni dalam sebuah keluarga tu dia macam biasalah tadi ibu bapa dia mendidik anak-anak dari segi hormat dan bukan saja kasih sayang, tapi dia mendidik anak-anak itu untuk membesar dengan sempurna lah. Supaya diorang ni boleh, kalau bila dah besar ni diorang belajar hormat orang. Itulah. Jadi soalan terakhir untuk akak. Akak rasa
tamadun Melayu ni banyak sejarah yang kaya dalam bidang seni kan. Lepas tu dia orang punya tradisional, dia punya kerajinan apa semua. Jadi boleh tak akak kongsi contoh seni dan kerajinan tradisional Melayu yang akak rasa boleh nampak sekarang? Contoh okey, macam akak berasal daripada Kuala Kangsar kan. Okey. Macam dekat Kuala Kangsar ni orang seperti mana yang orang tahu, dia terkenal dengan seni ukiran perak. Oh. Di mana dekat sana terkenal dengan labu sayung, ukiran-ukiran labu sayung. Okey. Kadang-kadang ada pelancong daripada luar bila datang Kuala Kangsar ni, dia orang akan carilah apa untuk buat labu sayung tersebut. Oh, kat Kuala Kangsar Kat Kuala Kangsar. Okey. Okey, jadi saya rasa itu je untuk soalan yang saya boleh bagi dekat akak. So terima kasih untuk luangkan masa jawab soalan daripada saya ni. So saya harap ada masa kita jumpa lagi ya kan? Okey, Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Jadi ini adalah responden kita yang seterusnya. Jadi akak boleh bagi tahu nama dan sedikit info tentang diri akak. Assalamualaikum, nama saya Siti Aisyah. Saya berasal dari Segamat, Johor. Umur saya 24 tahun. Okey. So jadi saya akan tanya soalan dan akak boleh bagi tahu jawapan yang akak rasa keluar daripada minda akak boleh bagi je. Jadi first soalan pertama akan saya tanya sekarang. Akak rasa apakah contoh seni bina tradisional Melayu yang masih kekal dan relevan dalam Malaysia sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang. Saya rasa rumah Minangkabau kot. Sebab sampai sekarang pun rumah Minangkabau tu masih ada lah sampai sekarang. Dan kalau ada seni bina, ada bangunan yang dibina berasaskan tema Minangkabau tu, dia masih lagi kelihatan cantik lah sampai sekarang. Valid lah sampai sekarang. Oh, okey. So soalan kedua pula, akak rasa masa zaman dulu, zaman maritim, macam mana kejayaan maritim dulu dapat pengaruh pertumbuhan ekonomi di dalam kawasan negara? Berdasarkan apa yang saya belajar dulu lah. Perdagangan diorang ni kalau dekat tanah Melayu, dia akan guna bahasa kita kan. Jadinya bila diorang pakai bahasa kita, dia and then ada pertukaran bahasa jugalah. Bila ada pertukaran bahasa tu, masing-masing faham bahasa yang lain-lain lah. Jadinya lebih senang diorang berkomunikasi. Bila senang berkomunikasi tu, lagilah hubungan ekonomi tu lebih terjalin dengan senang lah. Sebab tu lagi boleh ekonomi kita akan sentiasa berkembang lah dengan tu. Okey. Okay, soalan seterusnya untuk akak. Akak rasa adakah sistem pendidikan tradisional Melayu dia menekankan nilai-nilai moral dan intelektual dalam siapa yang belajar benda ni? Ya, dia ada tetapkan nilai-nilai moral. Contohnya sebab macam waktu kita belajar, waktu sekolah rendah, sekolah menengah, kita akan belajar pendidikan jasmani dan rohani, macam tu. Dalam subjek tu kita belajarlah nilai-nilai murni yang kita kena terapkan dalam pendidikan. Adalah memang kita ada terapkan nilai-nilai itu. Okey. So soalan seterusnya, akak rasa apakah produk seni ataupun kraft tangan Melayu yang akak rasa sampai sekarang dapat masuk pasaran global tak lupa-lupa? Saya rasa yang kraft tangan yang dibuat daripada surat khabar tu, contohnya kita buat bahul lepas surat khabar, lepas tu kita buat tikar mengkuang, macam tu. Itu pun kan sampai sekarang kan kalau macam ada pelancong datang, itu memang akan dapat tarikan lagi lah. Okay. Lepas tu soalan seterusnya, bagaimanakah agama Islam mempengaruhi sistem nilai masyarakat Melayu? Akak rasa? Sebab Islam kan dia terapkan banyaklah nilai murni kan, daripada contohnya macam kita kena bertolak ansur, bertoleransi. So dari situ kita boleh pupukkan macam nilai-nilai murni lah kat dalam diri kita. So kita punya bangsa ni dapat bermuafakat lah macam tu. Okay. So soalan seterusnya, kalau boleh tak akak bagi satu nama tokoh sejarah ataupun satu peristiwa yang akak rasa sama benda tu jadi bagi kesan yang sangat mendalam dekat tanah Melayu kita sampai sekarang, sejak benda tu jadi? Tokoh ke, peristiwa ke yang bagi kesan, macam penulis ke, mungkin pemerintah ke? Saya rasa Ihsan Mat Said. Sama saya. Okey. Sebab dia kan terkenal dengan dia punya puisi. Dan puisi dia tu semua memang indah-indah lah. So dapat dengan dia punya seni tu, dia dapat menarik perhatian orang terhadap kita punya bahasa macam tu. Okey, soalan terakhir tu akak.
Tamadun Melayu dia ada banyak sejarah yang kaya dalam bidang seni tradisional, lepas tu dia orang punya kerajinan apa semua kan. So, boleh tak akak kongsi apa contoh seni dan kerajinan tradisional Melayu ni? Saya rasa seni batik. Sebab seni batik kan perlukan orang yang teliti. Lepas tu corak-corak tu pun bukannya senang nak buat kan. Perlukan ketelitian. Lepas tu nak mewarnakan dia pun satu juga. So jawapan saya corak batik lah, seni batik. Okey. Jadi, okey, saya rasa itu je soalan yang saya boleh bagi kat Kak. Jadi ada beberapa soalan ni. Okey, terima kasih Kak sebab luangkan masa untuk jawab soalan saya ni. Okey, jadi saya harap ada rezeki kita jumpa lagi ya. Okey, terima kasih. So, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Isabel Ahmad Izzuddin. Hari ini saya bersama responden saya. Bolehkah Puan introduce yourself, Puan? Nama saya Rebecca Teng. Saya dari China. Oh, so hari ini Puan Rebecca, kalau Puan Rebecca nak tahu, kita orang akan mengadakan interview bertajuk pencapaian dan sumbangan tamadun Melayu dalam pelbagai bidang lah. So, kita orang ada 8 soalan untuk Puan Rebecca. So, 8 soalan ni Puan Rebecca boleh bagi jawapan yang mengikut kehendak Puan Rebecca. Boleh. Okay. So, saya start dengan soalan pertama Puan Rebecca. So, apakah contoh-contoh seni bina tradisional Melayu yang masih kekal relevan dalam arkitektur moden? Bagi saya seni bina Masjid Melayu mewarisi dan mencerminkan keindahan seni Islam dalam arkitektur moden, mencipta seimbang antara tradisi dan contemporary. Faham. Okey Puan, kita akan pergi kepada soalan kedua, iaitu bagaimanakah kejayaan maritim tamadun Melayu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di rantau Asia Tenggara? Pembangunan teknologi pelayaran yang canggih membolehkan rantau ini bersaing dalam perdagangan global, membuka peluang ekonomi yang kukuh. Baiklah Puan. Kita akan pergi pada soalan 3, iaitu bagaimana bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam identiti kebahasaan dan sastera di negara Asia Tenggara. Pada pandangan saya, bahasa Melayu menyatukan negara-negara Asia Tenggara dan memperkukuhkan perpaduan budaya dan menjadikannya sebagai titik persamaan dalam sastera. Baiklah Puan, kita ada 4 lagi soalan. Saya akan teruskan Puan. Boleh. Okey. Adakah sistem pendidikan tradisi Melayu menekankan nilai-nilai moral dan intelektual? Ya. Sistem pendidikan tradisional Melayu memberikan penekanan pada pembelajaran dalam konteks sebenar dan memupuk nilai moral dan intelektual. Okey. So, soalan kelima Puan, apakah produk seni kraf Melayu yang masih mendapat tempat dalam pasaran global? Pada pasaran global, kraft rotan Melayu seperti kerusi dan bakul memelihara warisan seni dan kerajinan tradisional. Jadi dekat tempat Puan, iaitu Guangzhou kan, yang Puan mention tadi kan? Yang masih jual ke barang-barangan kraft tangan macam ni? Biasanya ada berbagai jenis kraft tangan. Ada kraft tangan hiasan meja, hiasan kerusi, hiasan rumah, berbagai jenis. Okey. So, kita akan pergi ke soalan ke-6 Puan. Okey, bagaimana agama Islam mempengaruhi sistem nilai masyarakat Melayu? Boleh repeat Boleh Puan. soalan? Boleh Puan. Saya terlalu laju ke Puan? Okey, maafkan saya. Sekejap saya ulang balik Puan. Bagaimana agama Islam mempengaruhi sistem nilai masyarakat Melayu? Pada pandangan saya, agama Islam menggalakkan orang
bersopan santun antara satu sama lain. Sebagai contohnya, saya selalu melihat orang-orang Islam, mereka akan saling salam when mereka jumpa satu sama lain. Okey, Puan. So, kita akan beralih pada soalan seterusnya, Puan. So, bolehkah Puan menyenaraikan beberapa tokoh sejarah atau peristiwa yang signifikan yang telah membentuk perkembangan tamadun Melayu dan bagaimana mereka telah menyumbang kepada budaya dan identiti Malaysia? Boleh. Setahu saya, Datuk Patinggi Ali merupakan tokoh dan beliau telah mempertahankan kesultanan daripada pengaruh kolonial, memberi sumbangan penting kepada budaya dan identiti Malaysia. Baiklah, Puan. Ni soalan last sebelum saya tamatkan interview ni. So, soalan last iaitu Puan. Tamadun Melayu mempunyai sejarah yang kaya dalam bidang seni tradisional dan kerajinan. Bolehkah Puan berkongsi beberapa contoh seni dan kerajinan tradisional Melayu serta kepentingan mereka dalam melestarikan warisan budaya? Seni tradisional yang popular dan popular dalam Malaysia sebagai contohnya ialah ukiran kayu Melayu yang memperkaya hiasan rumah tradisional dan menyumbang kepada kelestarian warisan budaya. Okey. Baiklah, terima kasih Puan kerana sudi untuk saya interview. So, itu saja daripada saya, Puan. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Ahmad Aisyah. Hari ini saya bersama responden iaitu bolehkah Encik perkenalkan diri dahulu? Nama saya Ahmad Izzak bin Ahmad Izzuddin. Saya juga berumur 20 tahun dan saya seorang pelajar. So, Encik Aizat, kita orang akan interview Encik lah. Pada topik kita pada hari ini adalah pencapaian dan sumbangan tamadun Melayu dalam pelbagai bidang. So, dalam interview ini kita orang ada 8 soalan lah untuk disediakan untuk Encik. Okay, so soalan pertama Encik. Apakah contoh-contoh seni bina tradisional Melayu yang masih kekal relevan dalam arkitektur moden? Contoh seni bina tradisional Melayu ialah rumah panggung di mana ia mempunyai reka bentuk sirkulasi udara yang baik. Seterusnya, ia juga merupakan rumah tinggi yang memaparkan 4 elemen utama yang dijadikan rumah Melayu tradisional, iaitu tangga, bumbung berbentuk vernakular, pengudaraan melalui reka bentuk tingkap serta bumbung dengan hiasan. Okey, baiklah Encik. So, beralih kepada soalan kedua. Bagaimanakah kejayaan maritim tamadun Melayu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di rantau Asia Tenggara, Encik? Kejayaan maritim tamadun Melayu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi iaitu dengan menggunakan laluan laut dalam perdagangan. Ia membolehkan akses kepada pasaran dan pertukaran komoditi di antara Asia Tenggara dengan negara-negara luar. Ia mengukuhkan social network dengan negara luar semasa proses perdagangan. Okey, baiklah Encik. Soalan ketiga. Bagaimanakah bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam identiti kebangsaan dan sastera di negara-negara Asia Tenggara? Fungsi utama bahasa kebangsaan atau dikenali sebagai bahasa Melayu secara khususnya adalah untuk menyelahkan lambang inspirasi dan semangat kebangsaan dan kemerdekaan. Tidak ketinggalan juga, bahasa kebangsaan juga dapat bertindak sebagai alat perhubungan dan menghasilkan satu kumpulan besar yang mempunyai pandangan hidup yang hampir sama. Okey, Encik. Soalan keempat. Adakah sistem pendidikan tradisional Melayu menekankan nilai-nilai moral dan intelektual?
Antara salah satu sistem pendidikan tradisional iaitu pendekatan holistik, di mana sistem pendidikan tradisional Melayu menggalakkan perkembangan keseluruhan individu termasuk nilai murni, moral dan etika. Okay, Encik. Seterusnya, Mhm. saya ingin tambah beberapa isi. Okey, baiklah Encik. Seterusnya, pendekatan holistik ia juga menekankan kepada keseimbangan dan perkembangan potensi individu yang merangkumi aspek-aspek tersebut seperti rohani, emosi dan kreativiti. So, pendekatan holistik iaitu pendidikan berlaku secara fizikal dan rohani pada masa yang serentak. Baiklah Encik, soalan seterusnya Encik. Apakah produk seni kraf Melayu yang masih mendapati tempat di dalam pasaran global Encik? Antara produk seni kraf Melayu yang terdapat dalam pasaran global iaitu batik, di mana produk batik Melayu sangat diminati dalam pasaran antarabangsa. Seterusnya, motif batik iaitu untuk dijadikan sebagai dekorasi atau hiasan pada pakaian baik lelaki maupun perempuan. Okeylah, baiklah Encik, soalan ke-6 Encik. So, bagaimana agama Islam mempengaruhi sistem nilai masyarakat Melayu? Antara nilai yang mempengaruhi masyarakat Melayu iaitu nilai moral dan etika, di mana agama Islam mempengaruhi penekanan pada nilai-nilai moral dan etika dalam masyarakat Melayu. Seterusnya, nilai juga bertindak sebagai ukuran yang membantu individu mengenal pasti kedudukannya dalam sesuatu isu sosial atau moral. Okeylah Cik. Soalan ke-7 Cik. Bolehkah Cik menyenaraikan beberapa tokoh sejarah atau peristiwa yang signifikan yang telah membentuk perkembangan tamadun Melayu dan bagaimana mereka telah menyumbang kepada budaya dan identiti Malaysia? Antara salah satu tokoh sejarah di tamadun Melayu iaitu Sultan Melaka, di mana Kesultanan Melaka merupakan pusat tamadun Melayu yang penting dalam sejarah Malaysia. Seterusnya, bagaimana mereka telah menyumbangkan kepada budaya dan identiti Islam. Sebagai contoh, ia telah mengukuhkan Empayar Melaka serta melaksanakan sistem perundangan yang tersusun. Baiklah Encik, soalan last Encik. Okay. Tamadun Melayu mempunyai sejarah yang kaya dalam bidang seni tradisional dan kerajinan. Bolehkah Encik berkongsi beberapa contoh seni dan kerajinan tradisional Melayu serta kepentingan mereka dalam melestarikan warisan budaya? Antara beberapa contoh seni dan kerajinan tradisional Melayu yang saya ingin tekankan ialah tenunan songket. Songket merupakan kain yang dihias dengan benang emas atau perak serta mengekalkan seni tradisional. Songket ini juga merupakan kain tenun yang mewah, biasanya dikenakan saat kenduri, perayaan atau pesta. Ia juga dipakai oleh golongan bangsawan atau keluarga kerabat diraja dan orang besar negeri. So, Encik Aizat, itu saja soalan saya pada hari ini. Terima kasih kerana menyertai interview pada petang ini. So, itu saja. Terima kasih Encik.